Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, khususnya bagi surau Haji Musa, ya, kerana online pada malam ini, iaitu dibuat kerana sepatutnya pada minggu lepas, ya, iaitu hari Rabu 2 hari bulan, kita ada pengajian berkitab, iaitu berkaitan dengan tafsir Ar-Rahman. Jadi oleh kerana minggu lepas tak dapat dilaksanakan, jadi saya tunda kepada minggu ini. Jadi kepada jemaah sekalian, saya minta maaf, ya, atas perkara tersebut. Jadi walau bagaimanapun, alhamdulillah, ya, kita dapat meneruskan pengajian takmir kita ini yang berkaitan dengan tafsir Ar-Rahman. Jadi kita dah sampai kepada surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah. Dan pada malam ini kita akan baca ayat, 3 ayat insya-Allah, ya, kalau sempat, iaitu ayat ke-42, ayat ke-43 dan ayat ke-44 dalam surah Al-Ma'idah. Sebelum itu biasanya kita baca dulu bersama-sama ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Samma'una lil kadhibi akkaluna listuh. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah, tuan-tuan sedang dengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi ayat yang kita bacakan tadi iaitu 3 ayat daripada surah Al-Ma'idah. Sekarang kita tengok terjemahan ayat ini sama-sama. Ayat yang ke-42, terjemahannya yang berbunyi, mereka itu adalah orang yang suka mendengar berita bohong. Banyak makanan yang haram. Banyak makan yang haram. Jika mereka, iaitu orang-orang Yahudi, datang kepadamu untuk meminta sesuatu keputusan, maka hukumlah perkara itu di antara mereka, atau berpalinglah daripada mereka.
Dan jika kamu berpaling daripada mereka, maka mereka tidak akan dapat membahayakan kamu sedikit pun. Dan jika kamu menghukum perkara mereka, maka hukumlah perkara itu di antara mereka dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang adil. Ini ayat yang ke-42. Tapi tuan-tuan, sebelum itu kita lanjutkan sikit ayat yang sebelumnya. Ayat yang sebelumnya iaitu ayat yang ke-41. Jadi ayat 41 ni lebih kurang, saya petikkan sikit, lebih kurang maksudnya iaitu ya ayyuhar rasul, ya, Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya jangan susah hati. Susah hati dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang yang bila berdepan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan mereka itu Islam. Mereka beriman. Sedangkan bila mereka berada di belakang Nabi, ya, maka mereka mengatakan mereka tidak beriman. Ini keadaan inilah yang berlaku, dan ada di kalangan mereka juga, ya, yang melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh kitab, ya, oleh kitab mereka dahulu, ya. Kitab mereka itu mestinya orang Yahudi, iaitu dengan kitab Tauratnya, ya. Mereka ini tidak mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala melalui kitab itu, sedangkan kitab itu diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka untuk melaksanakannya dengan baik. Itu lanjutan, lebih kurang lanjutan daripada ayat yang berikut. Jadi di sini maksudnya Allah seru kepada Rasulullah supaya jangan risaulah, jangan susah. Ya, jadi usaha Nabi untuk, ya, menyampaikan, ya, apa yang Nabi sampaikan, apa yang Nabi hukumkan, ya. Tetapi kalau sekiranya mereka tidak ikut, maka itu terpulang kepada mereka, hak Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah boleh jadikan seseorang itu beriman ataupun Allah boleh menjadikan seseorang itu tidak beriman. Jadi ayat berikutnya, ayat yang kita baca tadi, ayat 42, inilah perangai mereka. Apa dia perangai mereka itu? Iaitu sama'una lil kadhibi akalu waslisuh. Ayat yang kita bacakan tadi, maksudnya mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita-berita bohong. Berita bohong, berita fitnah dan sebagainya ni mereka suka dengar. Dan mereka juga makan makanan yang haram. Sedangkan dalam kitab mereka, kita orang Yahudi lah ni, dalam kitab mereka melarang daripada melakukan perkara-perkara seperti ini, iaitu mendengar benda-benda yang bohong, fitnah dan sebagainya, ya, melakukan fitnah ataupun memakan benda yang haram. Ini dilarang dalam kitab mereka, ya. Tapi mereka lakukan, inilah keadaan mereka. Mereka melakukan benda ini. Kemudian bila melakukan benda ini, kemudian dalam ayat ini juga mengatakan bahawa jika mereka datang kepada kamu, itu orang Yahudi kepada Nabi, untuk minta sesuatu keputusan, ya, atau minta supaya satu keputusan untuk nak menjatuhkan hukuman, ya, kepada mereka atas perkara yang mereka lakukan ini, sedangkan yang mereka lakukan itu lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, daripada kitab Taurat, yang mereka ikut itu. Tetapi seperti mana kita tahu bahawa di zaman perintahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang Yahudi yang berada di Madinah ketika itu, mereka tak menggunakan lagi dah kitab Taurat ini. Ya, walaupun dalam ayat sebelum ini menjelaskan, ya, kepada mereka supaya mereka ni ikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab itu, dan kitab itulah yang akan menyelamatkan mereka, yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, tapi mereka tak ikut, mereka membelakangkan kitab itu. Mereka ikut hawa nafsu mereka, kehendak mereka. Kadang-kadang ada daripada kalangan dalam kitab itu diubah. Inilah yang dilakukan oleh pendeta-pendeta Yahudi, oleh pembesar-pembesar Yahudi, ya, oleh orang kata orang-orang yang
yang apa disebut orang yang diangkat oleh orang-orang Yahudi ini untuk jadi pembesar mereka. Ini yang mereka lakukan. Dan bila mereka melakukan satu perkara, mereka datang kepada Nabi untuk nak minta supaya Nabi buat keputusan. Ya. Jadi Allah ingatkan kepada Nabi dalam ayat yang kita baca tadi, Allah ingatkan Nabi bahawa buatlah keputusan yang Nabi itu. Jatuhlah hukuman ke atas mereka itu. Tapi hukuman itu hendaklah adil. Itu yang dikehendaki oleh Islam dan juga kitab-kitab yang sebelum daripada ini, ya Taurat, Zabur dan Injil dan sebagainya. Sedangkan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad pun Islam, kitab ni membenarkan apa yang ada kepada kitab Zabur, Taurat dan Injil. Ya. Jadi ini kitab. Sebab kita sebagai seorang Islam, ya, kalau dalam bab akidah, dalam tajuk ayat yang kita baca ini, kita wajib percaya kepada Allah, wajib percaya kepada kitab, iaitu rukun iman. Ya, wajib percaya kepada kitab. Ya, antara kitab yang wajib kita percaya ialah seperti mana disebutkan tadi lah, iaitu kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kemudian kitab Al-Quran. Dan kita percaya kepada 4 buah kitab ini, dan kitab yang kita guna pakai ialah Al-Quran, iaitu kitab yang kita baca ini. Dan Al-Quran ini benarkan apa yang ada dalam kitab-kitab sebelum ini. Maka sebab itu kitab Al-Quran bila diturunkan, maka kitab-kitab lain itu dimansuhkan. Maksudnya tak digunakan lagi, dimansuhkan. Naklah menggunakan kitab Al-Quran. Okey, berbalik kepada ayat ini, ada sebab nuzul, turun ayat ini. Dalam hadis, dalam hadisnya dikatakan, dalam hadis ada menjelaskan itu ayat ini dan juga ayat berikutnya, ayat 43 yang ke-44 ni, sebab nuzul ayat ini, sebab turun ayat ini kerana berlaku peristiwa, iaitu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ni berlaku peristiwa di mana mereka ini melakukan kejahatan. Bila melakukan kejahatan, ya, seperti mana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu, yang bermaksud bahawa seorang Yahudi, iaitu seorang perempuan Yahudi, ya, seorang laki-laki, ya, seorang lelaki dan perempuan Yahudi ini, maksud dalam hadis Abu Hurairah ni, iaitu dia katakan melakukan zina, melakukan perbuatan zina. Dan bila melakukan perbuatan zina ini, maka mereka jumpa dengan Nabi untuk mendapat hukuman yang disebutkan tadi. Bila keadaan berlaku, maka seperti mana kita tahu, orang Yahudi ini, mereka ini kalau sekiranya hukuman itu bertepatan dengan kehendak mereka, mereka setujulah. Dan sekiranya keputusan itu tidak memihakkan pada mereka, maka mereka tarik dirilah, ataupun mereka tak setuju. Ini yang berlakulah kepada orang Yahudi, ya, kepada mereka itu. Ya, jadi dia, istilah kita hari ini, kalau kita katakan hukum agama itu, ya, kalau kita lah sebagai orang Islam, ya, hukum agama itu menepati kehendak kita, itu kita pakailah. Tapi kalau hukum agama itu tak menepati kehendak kita, maka kita tolak. Kan? Inilah yang berlaku kepada orang Yahudi. Jadi kisah ini diceritakan oleh Nabi SAW, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi. Zaman Nabi pun maksudnya ada kisah-kisah yang macam ini. Jadi bila berlaku begini, maka jatuhlah hukuman. Hukumannya itu maksudnya kena bunuh lah, ya, ataupun kena rejam lah, sebab zina. Ya. Mungkin dalam bab zina kita berujuk, kalau sekiranya dia tu dah berkahwin, maka dia kena rejam. Kalau dia belum kahwin, maknanya dia kena 100 rotan, kan? Itu hukum dia lah. Tapi nak jelaskan sini bahawa hukum tu dilaksanakan lah, kena dilaksanakan, ya, seperti mana yang disebut itu. Ya, tetapi mereka tolak, mereka tak mau. Ya, sedangkan hak yang perempuan Yahudi tadi itu, maknanya tak dikenakan hukuman itu. Jadi di sini hukuman tu dikatakan lebih kurang ada 2 darjat lah, ya.
Bagi orang yang orang perempuan Yahudi ni anak orang-orang yang besar-besar kan. Jadi dia boleh excuse lah, ya, begitu keadaannya. Sedangkan yang laki-laki ni dia orang biasa, jadi dia kena hukum lah. Jadi pihak laki-laki ni komplain lah, kan, komplain, tak adil lah. Tak adil lah, kenapa buat begitu, kan, tak adil. Jadi bila komplain begitu, maka mereka negotiate. Ni orang Yahudi bila negotiate, tak apalah, kita tak jalankan hukuman itu. Ni nak supaya tidak berlaku dua tak ada perjalanan itu. Jadi bila tak begitu, maka mereka buat satu peraturan baru. Apa dia? Kita tak sah rejam ataupun tak sah sebat satu hutan. Kalau sekiranya dia dah Nabi Musa kata ni, kita sapukan, cat lah kita katakan, hitamkan muka mereka ini, kita hitamkan muka mereka ini, kita naikkan mereka ni atas kaldai, kan, kemudian kita bawa ke orang ramai lah, ke masyarakat ramai. Begitu keadaannya, digantikan dengan hukuman itu, kan. Ini kerja orang Yahudi ni. Tapi betul Allah turunkan ayat ini nak jelaskan kepada Nabi bahawa Nabi kena melakukan hukuman yang adil, seperti mana yang dibuat, seperti mana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi tetap juga dengan hukuman, iaitu hukumannya iaitu mestilah, ya, mengikut seperti mana yang dikehendakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu supaya berlaku adil. Jangan tidak berlaku adil ini. Kalau tidak berlaku adil ni, maka timbullah fitnah, kan. Kita hari ini pun berlaku peristiwa kepada kita hari ini, ya. Kalau tidak berlaku adil, maka akan timbul macam-macam fitnah, akan timbul bagai-bagai masalah, ya. Keadaan akan berlaku huru-hara dan sebagainya. Jadi kita ambil pengajaran daripada sini, ya, yang berlaku dalam ayat ini. Jadi itu kisahnya, ya. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang ke-43. Ayat yang ke-43 iaitu yang urutan daripada ayat itu. Dikatakan, dan bagi ayat ke-43 iaitu wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut taurat fiha hukmullahi summa yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Artinya, dan bagaimana mereka mengangkatmu menjadi hakim mereka. Ini urutan daripada tadilah, ya. Padahal mereka mempunyai Taurat. Mereka ada Taurat. Tu saya katakan tadi, mereka ni ada kitab Taurat, boleh diikut, tapi mereka tak ikut, kan? Mereka tak guna pakai lagi kitab itu, mereka ubah di dalamnya hukum Allah. Kemudian mereka berpaling sesudah itu dari keputusanmu, dan mereka sebenarnya bukan orang-orang yang benar-benar beriman. Jadi kalau mereka ni sepatutnya ada kitab mereka dah, ya, mereka boleh gunalah kitab tu untuk melaksanakan hukuman yang mereka lakukan. Tapi mereka tak mau pakai, ya, mereka nak gunakan, mereka tanya Nabi. Dia tanya Nabi, maka mereka akan dihukum seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana mereka menolak hukuman Nabi itu, maka mereka itu dikatakan orang yang tidak beriman. Kata orang yang, maka orang yang tak beriman keadaan mereka itu. Okey, itu berdasarkan kepada ayat ini, ya. Jadi maksudnya soal keimanan, soal tauhid ini, ya, balik kepada tauhid tadi, bab pertama tauhid ini, bahasa keimanan ini maksudnya kalau kita tidak beriman, ya, tidak beriman dengan kitab-kitab Allah tadi, iaitu kitab Taurat, sebut dalam ni kitab Taurat tadi, ya, dan juga tak beriman dengan apa yang diperintah oleh Allah SWT, maka kita bukan sebenar-benarnya orang yang beriman, ya. Mungkin di sana dikatakan orang yang kafir, ya, mungkin diistilahkan orang kafir, orang tak beriman ni orang kafir lah, ya. Mungkin ada juga orang yang beriman tapi akhirnya dia menjadi fasik, ya, di keadaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada ayat yang berikutnya, itu ayat ke-44, ya, ayat ke-44. Ayat ke-44 yang berbunyi inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nuran. Ini ila akhir ayat, yang bermaksud sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat, kitab Taurat yang di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Ada petunjuk. Jadi Al-Quran
ada Allah sebutkan begitu, ya. Petunjuk dan cahaya yang menerangi, yang dengan kitab itu diputuskan perkara-perkara berkaitan orang Yahudi. Iaitu kitab itu diutuskan dengan untuk orang-orang Yahudi, ya, dengan kita katakan dengannya juga, ya, ulama mereka dan pendeta mereka menjalankan hukum Allah disebabkan mereka diamanahkan memelihara kitab-kitab Allah. Jadi dengan kitab yang diturunkan tadi itu, maka pendeta-pendeta dan kita katakan pendeta-pendeta dan ulama-ulama mereka, ya, diberi amanah untuk menjaga, memelihara kitab Allah itu, dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Mereka bertanggungjawab. Ya, macam kita jugalah. Allah turunkan Al-Quran, maka kita kena jaga Al-Quran itu. Ya. Jaga. Tapi Al-Quran ni istimewa kepada kita. Kita ubah macam mana pun tak boleh sampai hari kiamat. Itu kelebihan Al-Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Alhamdulillah. Ya, tetapi kitab, ya, Taurat ini, yang kitab disebut kitab Taurat tadi itu, yang diturunkan kepada orang Yahudi ini, walaupun di sana ada orang kata fadilat, cahaya dan sebagainya, tapi orang-orang Yahudi ini boleh ubah kitab-kitab itu, ya. Mereka tak guna pakai kitab Taurat tadi itu, kan. Kemudian seterusnya daripada ini kita disebabkan mereka diamanahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya, kerana itu janganlah kamu takut kepada manusia. Jangan takut, ya. Bila Allah amanahkan kitab itu, jangan takutlah kepada manusia, ya. Tetapi takutlah kepadaku. Kadang-kadang manusia boleh berubah, kan, ya, boleh ubah. Tapi takutlah kepadaku dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Ini dia kepada orang Yahudi lah, dia tukar ayat itu, ya, untuk kepentingan perkahwinan tertentu, dia tukar ayat itu, ya, dengan harga yang sedikit. Allah sebut, ya, barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang kafir. Ni ayat ni, akhir ayat ni orang kafir. Tadi disebut orang itu tidak beriman. Yang ini maksudnya orang kafir. Jadi keadaan orang kafir itu maksudnya kalau mereka itu, sebelum ayat itu kita katakan tadi, mereka ni bila jumpa Nabi mereka kata mereka beriman, di belakang Nabi mereka lain pula, kan. Jadi keadaan mereka itu, jadi kalau kita tengok kat sini, jadi mereka, maksudnya Allah beritahu kepada mereka supaya ikut seperti mana yang disebut dalam kitab mereka itu. Mereka tak boleh ubah kitab itu, tak boleh jual kata-kata kitab itu, ataupun kita katakan mempergunakan kitab itu untuk kepentingan diri mereka, ataupun untuk kepentingan kelompok mereka. Dan mereka jangan takut, kata Allah kata, ya, sebab mereka yang perlu mereka takut ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada manusia jangan takut, ya. Jadi sebenarnya janganlah sebab kerana manusia kitab itu tak digunakan. Kita takut dengan manusia lah, tak takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bilakan, sedangkan yang Allah perintah ni bahawa ini mesti dilaksanakan. Dalam kitab ini menjelaskan kepada kita. Jadi ini berlakulah kepada kita hari ini. Kita tengok, ya, kadang-kadang ada segolongan daripada kalangan kita yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan tertentu, ya. Kadang-kadang ini itu dia kata, Allah sebut sini dengan harga yang murah, ya, jangan sampai begitulah, ya, maksudnya dengan harga yang sedikit, maksudnya yang perlu kita lakukan, maksudnya kita kena laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintah ini, ayat-ayatku ini. Jadi maksudnya Allah kata ayat aku. Jadi dalam hal ini kita boleh faham, kita boleh maksud, ambil pengajaran daripada ayat ini, iaitu, ya, kita kena melaksanakan, diperintahkan kepada orang Yahudi, ya, supaya melaksanakan. Dan bila perintah pada tentang kitab Taurat ini, maka mungkin, ya, di sini kalau kita faham, bukan hanya setakat orang Yahudi saja yang mereka tu beriman dengan kitab mereka, ya, dan mereka diperintahkan supaya ikut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada mereka. Dan ini juga berlaku kepada kita.
mungkin kalau kita baca ini, mungkin kita kaitkan dengan diri kita sebagai seorang Islam, maka kita kena gunakan Al-Quran ini dalam keadaan yang seperti mana yang diperintahkan tadi. Ya, gunakan seperti mana yang diperintahkan tadi. Maka janganlah kita takut untuk melaksanakan apa yang diperintahkan di Al-Quran itu, ya. Kerana apa? Kerana apa? Kerana kita takut kepada manusia, kita tidak melaksanakannya. Sedangkan yang Allah kata, yang perlu kamu takut ialah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kepada manusia. Okey. Jadi dalam ayat ini, ya, ada hadis yang menjelaskan juga dalam hal ini. Maksudnya dalam soal-soal hukum tadi, bila hukum tu dah orang kata jelas, maksudnya kalau sekiranya kita katakan dia tu berzina tadi, istilahnya tadi dia berzina, maka hukum jelaslah, iaitu rejam kita katakan, ya, hukumnya jelas, ya, rejam ataupun sebat 100%, hukumnya jelas itu. Maka di sini hadis juga menjelaskan, ya, menjelaskan hadis daripada Abdullah bin Mas'ud menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tidaklah halal darah seorang Muslim yang telah bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah, ya, kecuali satu dari 3 perkara ini. Jadi maksudnya darah mereka ni tidak halal, maksudnya haram, kalau kita bunuh mereka, ya, maksudnya halalnya kecuali satu daripada 3. Apa dia yang boleh kita lakukan yang disebut halalnya? Seorang yang telah berkahwin lalu berzina. Tadi kes tadi, ya, dia berzain, dia kahwin, dia berzina, kemudian dia kena rejam lah. Maknanya itu halal. Ya, halal darah je kena hukum rejam. Maknanya bunuhlah di sini, kan. Yang kedua dia kata seorang yang membunuh yang jiwa orang lain, dia bunuh orang lain. Ya, dia bunuh orang lain, maka dia juga kena dibunuh. Ini dalam bab hukum. Ayat selepas ini akan menjelaskan kepada kita tentang qisas, ya, tentang qisas, iaitu bila dia buat sesuatu maka dia akan dihukum juga seperti mana yang dia lakukan. Dia bunuh orang maka dia kena hukum bunuh. Jadi dia halal, ya, pada dia masa itu dia halal maksudnya. Ya, kalau tak bukan daripada itu maknanya tak halal lah. Kalau dia buat begitu mana dia halal baginya darahnya, iaitu kita kena bunuh dia. Dan yang ketiga iaitu orang yang meninggalkan agama, orang murtad. Jadi orang murtad ni maksudnya halal kita bunuh dia. Kan? Begitu yang berlaku. Ini hadis yang diriwayatkan, maksud hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, yang berkaitan dengan ayat yang kita bacakan ini. Okey, tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Jadi pengajaran yang dapat kita petik daripada pengajian kita dalam 3 ayat yang kita bacakan ini, ya, jelas kepada kita menunjukkan kepada kita bahawa kalau dari segi sudut keimanan, maksudnya dari segi tauhid, maka kita kena percaya kepada Allah dan Rasul. Kemudian percaya kepada kitab, iaitu kitab yang disebutkan tadi, iaitu kitab, ya, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran, ya, ini. Dan apa-apa yang tersebut dalam kitab ini, maksudnya dalam kitab Al-Quran, memang bagi kita orang Islam, maka tak boleh kita sanggah. Ya, kalau kita sanggah bertentangan daripada apa yang diperintah oleh Al-Quran tadi disebutkan sini, maka itu di golongan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat ini mengatakan bahawa mereka itu adalah orang kafir. Mereka orang kafir, bukan orang Islam. Ya, hanya dia mengaku dia Islam sahaja. Ya, sebenarnya jiwa dan hakikatnya dia bukan Islam. Jadi na'udzubillah lah. Jadi kita harap kita dapat mematuhi apa yang disebut dalam kitab ini. Maka sebab itu Al-Quran ini memberi petunjuk kepada kita. Ya, ada dalam seorang ulama, ya, yang menjelaskan, ya, bahawa Al-Quran ini juga kalau kita sentiasa bacanya, ya, kita melihatnya, ya, kita membaca, ya, maka dapat membersihkan jiwa kita. Boleh membersihkan jiwa kita. Inilah hebatnya Al-Quran itu. Maksudnya Al-Quran ini bukan setakat kita baca, ya, bahkan kita lihat dia, ya, kita lihat saja, ya, sudah dapat pahala.
Ada juga kita dengar ibadat yang paling mudah ya. Lihatlah di depan kita, senang. Ya. Kalau kita lihat ibu kita pun, muka ibu kita pun, kita dapat pahala ibadat. Kita melihat Kaabah di Mekah lagi lah. Ya, tak buat apa, melihat je. Ya. Jugalah kalau kita melihat Quran, ya, juga kita akan mendapat dapat pahala. Jadi yang di sini maksudnya Al-Quran ini kalau kita lihat, kita sentiasa bacanya, maka kita akan menjadi orang yang akan membersihkan hati kita supaya dapat kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, bagi surau kita ini iaitu surah Haji Musa, ya. Jadi kita dah mula membaca tafsir ni sejak 2-3 bulan yang lepas, ya, sampailah kepada ayat yang kita baca pada malam ini, ya. Sekurang-kurangnya kita dapat mengambil pengajaran dan dapat seperti yang disebutkan tadi, sekurang-kurangnya dapat kita membaca Al-Quran. Jadi mari kita mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Apa tadi kalau kita faham maknanya, dan apatah lagi kalau kita dapat melaksanakan apa yang kita fahamkan itu, amalkan, maka itu akan menjadikan kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kita kehendaki. Maka sebab itulah kita buat pengajian ni dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan ilmu yang sedikit yang kita baca ini, mungkinlah huraian-huraian ni tak sehebat, ya, kita katakan dalam syarah-syarah yang lain, misalnya kita katakan dalam Ibn Katsir dan sebagainya, ya, tapi walau bagaimanapun pahaman yang sedikit itu cukuplah, ya, kepada kita untuk kita dapat mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi untuk kita sentiasa mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi saya akhiri kuliah online ini, ya, mudah-mudahan ianya memberi manfaat kepada semua kita. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu adalah kelemahan pada diri saya. Jadi aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.